Ya. Jadi unilah. Bila uni, padri yang kedua, yang timbalan padri itu berdoa dulu kepada Allah. Maka turun satu hidang makan, teh panas dan satu botol air mineral dengan roti dan lain-lain untuk makan. Jadi Tok Syekh ni dia tak makan. Padri itu kata pasal tak makan, dia tak mau, dia kenyang. Jadi makanan lebih tu 2 ekor padri lah, siapa pergi habis. Lepas tu esoknya pula padri yang kedua tu pula minta. Maka turun satu orang 2 hidang makan. Teh panas, air mineral 2 botol, roti seorang 4 keping. Banyak lagi kan. Lepas tu Tok Syekh ni tak minum juga. Bila tak minum juga tu dia meminum probih. Lepas tu esok ni pula kata 2 ekor padri tu, wahai Tok Syekh, kerana giliran kamu. Kamu nak tengok, kami nak tengok pula kamu punya kebenaran dalam agama kamu. Tadi kami minta mengikut agama kami. Minta mengikut agama masing-masing. Yahudi pada Kristian tu minta melalui agama dia. Ni Tok Syekh ni dia kena tunjuk pula. Minta melalui agama Islam. Macam mana? Itu beza di antara karamah dan mawanah. 2 ekor padri itu perlu minta sungguh-sungguh. Baru dapat. Tok Syekh ni kata apa? Ya Allah, tunaikanlah hajat mereka dan hajat aku. Aku nak air. Dia mahu tu nak makanan. Maka Allah datangkan angin, himpunkan air di udara, turun dan bentuk paip besar, sampai di depan mereka cair jadi paip. Daripada petang asar tu sampai naik matahari esoknya, sampai melimpah jadi anak sungai. Jangan. Tu beza dia. Lepas tu yang makanan pula, satu hidang makanan yang dalam tu sekok kambing. Ayam seorang sekok, nasi seorang sepinggan, teh satu cerek besar, teh ada, teh susu ada, wangi pula tu. Yang ni tadi tak wangi, yang Tok Syekh ni jampi doa wangi. Tok Syekh tu kata mari kita mandi dulu, kita mengangkat hadas puasa semua dulu, baru kita mengangkat wudu, baru kita makan. Jadi Tok Padri tu ikutlah dia, cara dia lah. Tok Syekh ni cara dia. Bila makan, dia puas 2 ekor tu faham. Dia rasa tak cukup. Sekok kami dengan ayam dengan nasi tak cukup. Ish, apa tengok sikit kan. Ish, aduh ish. Macam mana? Tapi bila ayam tu dikepak, makan habis lagi ada lagi. Penuh balik. Paha tu. Kepak kami satu paha, makan habis lagi ada lagi. Nasi pun sopa. Bila makan habis, tak lagi penuh balik. Sampai angkat tangan, tak lalu nak makan. Wangi pula tu. Itu beza di antara karamah yang zuhir kepada Said tadi dengan makwanah yang Allah zuhir kepada Puak Padri tadi. Dia bukan berdiri dah masa tu tau. Dia dah Islam. Tu. Jadi barulah Padri tu cerita kat Tok Syekh tu, sebenarnya kami dah Islam. Kami bukan minta melalui agama kami. Kami tahu kami minta tak dapat. Kalau minta kat jin pun, jin tak orang tahu sebab takut kat kamu. Dia tak kami tawasul kepada kamu, kami kata hei Tuhanku, dengan berkat walimu yang agung ni kami lapar, kami nak ini. Teruslah Allah hantar benda tu. Mana dia tawasul, dia rabitah pada Tok Syekh tu, baru dia dapat apa yang dia nak. Dia apa kata Syekh tu, kamu dah Islam. Setelah kami puasa tak, kami tak sanggup puasa macam tu, macam mana Tuhan puasa. Masa tu kami terus mengucap dengan masyarakat, cuma kami sembunyi kesalahan kami. Hari ni baru kami istihar. Tu cerita itu makwanah. Dia kena baca banyak, tambat sungguh-sungguh ke Allah atau kepada mana kekasih Allah, baru dia dapat hajat yang dia nak. Tak kira dia penyakit ke apa benda kan. Tapi Tok Wali tadi macam mana? Dia gosok itu ya, dia kata kita benda yang dia nak dapat. Tok Wali tu kerja macam buat jahat orang kerja tu lah. Pergi ke belah batin lah, pergi ke terbang lah, ke hancur lah, gini lah. Tak ada. Tak ada dalam tangan wali Allah yang macam tu. Hanya ada di tangan orang Islam yang derhaka kepada Allah,
yang duduk dalam kafir dan kekufuran atau yang duduk dalam syirik uluhiyah. Walaupun dia seorang ulama. Ni kita nak kena beringat. Ni kita kena hati sungguh-sungguh, jangan bergadah. Boleh? Boleh faham? Tu beza. Yang ketiganya mukjizat. Kita tak usah cerita mukjizat yang ada di tangan Rasul Nabi Rasul lain. Kita cerita mukjizat yang ada di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terkala peperangan Hudaybiyah. Sebelum berlaku perjanjian Hudaybiyah. Apa sahabat yang sama dengan Nabi itu dah demam. Dah perut dah jadi ramping. Sebab tak ada makanan. Minum mandi pun tak boleh, pakai tayamum. Sehinggalah mereka berhenti di satu lembah yang dipanggil lembah Hudaybiyah. Sembelih kurban dekat situ. Sembelih sebagai kifarat untuk buka ihram. Sebab pokok kafir tahan tak bagi masuk Mekah untuk kerja haji. Dia sembelih kat situ. Kami lembu apa yang dia buat. Belakang Nabi pacak kalau tak salah 7 batang nak panah ataupun 40 batang kurangnya. Tapi setiap batang nak panah tu keluar air yang jernih, yang wangi, yang sejuk, lebih putih daripada air salji tu dan lebih enak daripada madu. Keluar banyak pula tu. 1,500 orang sekatu boleh mandi, boleh minum, boleh basuh kain sampai naik matahari. Sampai jadi sekarang ni dia panggil Wadi Fatimah. Lembah tu. Sampai sekarang ni ada air, orang ambil air kat situ. Makna kata bumi tu berkhidmat kepada Nabi waktu ambil air. Air tu mai ke mana? Di tengah padang pasir kuntang. Jadi kalau kepada kita orang yang mukmin, kita tak heran. Sebab ibu air ada di Mekah. Apa masalah air? Dia nampak air kering kuntang, tapi dalam tu ada air. Sebab ibu air tu ada di Mekah. Ada di Baitullah. Tak ada had. Dia boleh terbit bila-bila jam. Dia boleh khidmat kepada Nabi dan Rasul bila-bila jam yang Nabi dan Rasul suka. Khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah sebenarnya terajah. Bumi terbit air, nama di kota Zamzam. Sampai sekarang ni nama Telaga Zamzam. Berjuta manusia minum tak habis. Air tu mari ke mana? Bumi ni kecil ya, dia boleh duduk tak mana-mana. Allah boleh hantar pergi air on the spot, tak mana-mana. Bukan jin buat mari. Itu mukjizat. Beza di antara mukjizat, karamah, makwanah. Apa tu sihir? Hajin tadi, alam dia tak ada air. Dia pergi cerui air di mana-mana. Walaupun beribu batu, dia boleh jalan laju. Dia boleh angkut mari. Dan dia boleh hantar kat kita di mana kita berada. Sebab dia laju. Nak banyak mana pun dia buat mari. Selagi kita patuh dan tunduk kepada syarat yang dia bagi. Hak yang tadi ahli ma'unah, selagi dia sentiasa berada dalam taubat nasuh daripada dosa besar, dosa kecil. Kalau kena dia segera taubat. Hak lagi seorang tu pelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Tak disentuh. Dia jaga diri dia, tak kena dosa besar, dosa kecil. Manakala Nabi dan Rasul maksum daripada dosa besar dan dosa kecil. Itu beza di antara irhas, mukjizat, karamah, makwanah. Itu yang baik. Dengan istidraj yang Allah bagi kepada ulama Islam, syekh-syekh tarikat, ahli-ahli wuri. Dia bertapa ke dia tak bertapa, inilah yang mari dulu. Dan orang Islam yang fasik, dan orang Islam dan orang yang kafir. So mereka itu lebih jauh terjun ke dalam syirik uluhiyah, syirik rububiyah, kafir dan kekufuran dalam ilmu dan amal mereka. Wallahu a'lam.